Hai para pelajar, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas sains Cikgu Anim. Okey para pelajar, sebelum kita memulakan kelas, mari kita membacakan Kitab Al-Fatihah. Bagi pelajar yang beragama lain, boleh membaca doa mengikut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Okey para pelajar, hari ini kita masih berada di bab yang sama, iaitu 3.0 kelestarian alam sekitar. Pada kelas kali ini, kita akan belajar tentang subtopik 3.2, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Pada akhir kelas ini, cikgu harap murid dapat menerangkan peranan individu dalam mengurus sumber semula jadi untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Baiklah para pelajar, mari kita lihat dulu apa definisi pemeliharaan dan pemuliharaan. Pemeliharaan merujuk kepada cara-cara untuk tidak mengganggu keseimbangan alam sekitar. Dalam erti kata lain, tindakan ataupun cara-cara yang kita ambil untuk mengekalkan flora atau fauna pada keadaan yang sedia kala. Pemeliharaan merujuk kepada usaha-usaha untuk memulihkan sumber alam yang diancam kepupusan. Dalam erti kata mudah, sesuatu spesies flora atau fauna yang diancam kepupusan melalui proses pemeliharaan untuk memastikan spesies tersebut masih boleh dilihat pada masa akan datang. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar adalah penting bagi mengurangkan kemusnahan habitat dan mengelakkan berlakunya kepupusan spesies. Langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar bagi menjamin kebersihan persekitaran boleh dilakukan melalui emisi sifar bersih dan penggunaan teknologi hijau. Sekarang mari kita lihat dulu apa itu emisi sifar bersih. Emisi sifar bersih bermakna masih terdapat penghasilan beberapa gas rumah hijau, namun diimbangi oleh proses yang mengurangkan gas rumah hijau yang sudah ada di atmosfera. Sebagai contoh, jika gas karbon dioksida dihasilkan oleh kenderaan, maka kita perlu mencari cara bagaimana untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang telah ada di atmosfera untuk mencapai sifar bersih. Teknologi emisi negatif merupakan teknologi yang digunakan untuk menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Salah satu cara dalam teknologi emisi negatif adalah dengan menggunakan mikroalga. Sekarang mari
kita lihat pula langkah pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar melalui penggunaan teknologi hijau. Penggunaan teknologi hijau dapat dilihat dalam perkara berikut. Yang pertama, kereta hybrid. Kereta hybrid adalah kenderaan yang membebaskan kadar gas rumah hijau yang rendah. Ini adalah kerana ia menggunakan gabungan bahan api dan kuasa elektrik. Kelebihan kenderaan hybrid ataupun kenderaan hijau adalah penggunaan teknologi hijau. Yang kedua adalah teknologi solar. Teknologi solar ialah teknologi yang membentuk tenaga daripada cahaya matahari. Ketiga, biodiesel. Biodiesel adalah tenaga boleh diperbaharui yang diperolehi daripada tindak balas minyak sayuran atau lemak serta alkohol. Tenaga yang dihasilkan oleh biodiesel lebih kurang sama dengan tenaga yang dihasilkan oleh diesel. Di Malaysia, biodiesel banyak dihasilkan daripada kelapa sawit. Keempat, bangunan hijau. Bangunan hijau adalah satu konsep pembinaan yang bercirikan teknologi mesra alam semula jadi. Matlamat utama pembinaan adalah peningkatan penggunaan sumber semula jadi secara efisien.